Cik baik ada PA. This call is now being recorded. Okay class. So kita akan discuss SPM 2011-2012. Okay. So bila you nampak soalan, pastikan lihat ya dia punya keyword apa kehendak soalan. Alright. Kalau question yang ini, statement yang di bahagian atas ni adalah statement pengganggu. Okay. Dan soalannya adalah di sinilah dia suruh kita define algorithm. Okay, jadi saya highlightkan dan awak pun begitulah. Dalam exam highlightkan apa dia punya keyword dan biasanya ini yang terlepas pandang. Dia minta satu example. Ini yang terlepas pandang. Bagi define algorithm saja without give an example. So make sure you highlight dia punya keyword. So 1 mark for define algorithm and 2 mark for example. Okay. Terima kasih kepada 4 orang yang dekat sini. Ada Wombat, ada Gopher, ada Ming, ada Gus. Okay. So, kita lihat dulu question number 1. Alright, algorithm is a sequence of well-defined step to solve a problem. Yes, you akan dapat 1 markah dekat sini. Okay, very good. And then you bagi example. Example dia adalah pseudocode. Betul. Okay, so dapatlah dekat sini 2 markah. Okay. Selain daripada jawapan yang ini, kita boleh tulis juga ada satu lagi option jawapan. Siapa boleh berikan another answer selain daripada jawapan yang terpapar dekat skrin ini? Apa lagi jawapan yang kita boleh buat? Ada satu lagi. Okay, cuba. Ada satu lagi pilihan jawapan yang kita boleh solve. Alright, thank you Wombat. Okay, algorithm is a step. Yes, betul tu. Very good. Okay, that will transform the... Okay, ada sedikit je. Sekejap lagi saya akan betulkan Okay. Alright, very good. Thank you so much. Okay, untuk jawapan yang ini ada sedikit je yang saya nak perbetulkan. Okay. Yes, betul dah. Okay, betul dah, betul. Okay, ini jawapan yang betul lah. Tadi kat mana yang silap tadi tu? Yang tadi tersilap, tertypo. Dekat sini input and output tadi. Dia sebenarnya adalah input into output. Yes, very good. Dapat 2 markah. So, terpulang you nak tulis pseudocode ataupun flowchart. Dua-dua adalah betul Okay. Harap semua dapat dan pastikan anda, kalau yang dah buat tu, you boleh check lah jawapan anda. Okay, look at question number 2. Okay, given the algorithm, and then identify input, process, and output. Okay. So input kita mesti lihat kepada statement read integer. Ini adalah input. Saya dah pairingkan warna yang sama ya. Manakah proses adalah di bahagian ini. Okay, proses. Okay, proses kita adalah secara selection. Kemudian kita ada output. Okay, output bila kita nampak display ya. Okay, bila output, you nampak perkataan display. So, bila kita tengok dia punya answer, input dia adalah integer, betul, integer. Okay, kemudian determine whether the integer is even or odd. Okay, ini tidak tepat sayang. Okay, determine whether the integer, ini saya potong dulu kita buat jawapan dekat bawah. Supaya kita boleh nampak kat mana kesilapan dia. Okay, kita tak boleh cakap determine begini sebab ini adalah message. Kita tak determine untuk keluarkan message, untuk apa, kita tak determine message ya. Biasanya determine rujuk kepada condition. Determine whether and then follow by condition. Okay, determine whether
then follow by condition. Kita explain condition selection tersebut. Mana dia punya condition? Condition dia ada kat sini. Macam mana nak transform dalam bentuk ayat ni? This is the condition. Okay. So bila kita buat ayat tu, determine whether follow by condition. Okay. You tukar benda ni jadi dalam bentuk ayat. Okay. Ini pun boleh ke? Ini tak sesuai dekat sini. Ini pun tak boleh. Okay, sebab display itu adalah untuk output. Okay, saya potong dulu yang ni. Kita tak payah, jangan tak padam pun tak apa supaya kita boleh alert kesilapan itu di masa depan. Okay, output ni betul. Saya bagi clue lagi. Untuk proses kita describe based on condition. Determine whether ni betul. And then follow by condition. Apa condition dia? Saya dah labelkan dah dekat atas ni. Condition dia yang ni. If integer. Benda ini if integer modul ni tukar dalam bentuk ayat. Okay, kita tengok lagi sekali. Okay, so ini adalah tak boleh. Ya. Okay, supaya kita alert lah. Alright. So saya dah nampak dah jawapan dia. Nak hampir tepat dah. Okay, kita describe based on condition ya. Determine whether modulus apa yang modulus? Modulus the integer. Okay, modulus by apa? Lengkap kan ni? Kita nampak integer betul. Ada modulus. Modulus by apa? Lepas tu ada operator kan equal. Okay, lagi. Sikit lagi. Determine whether modulus the integer by 2 is apa ni? Yes, very good. Baru betul. Okay, is equal to 0 or not. So, proses ni ingat ni kita explain dia punya condition. Okay, boleh? Ini baru jawapan yang betul. Sama ada you nak tulis determine whether integer modulus by 2 is equal to 0 pun boleh juga. Maksud yang sama. Alright. Okay, clear tak sampai sini? Clear, madam. Okay, so kena careful lah. Okay, ini awak take note, bagi tahu dekat sini kita describe based on condition. Mana condition dia? Di sini. Okay, so tolong catatkanlah dekat awak punya buku tutorial tu. Alright, so selesai untuk question number 2. Kita proceed kepada question B. Okay, write output. Dia kata kat sini adalah output. So kalau output kita rujuk dekat statement yang mana? Dah ada jawapan dah. Output, cuba highlight kan. Bila nampak perkataan output, kita kena refer statement yang mana? Cuba highlight kan. Yes, very good. Betul. Okay. Jadi bila kita dah tahu yang kita nak lihat tu adalah dekat situ. Okay, jadi bila kita tengok dekat sini system out.print later. Okay, later kat sini dia tanpa double quote. Okay, so pastikan awak boleh bezakan. Okay, later without double quote and later with double quote ya. Okay, dah boleh beza kan? Kalau double quote, ini dia akan mengeluarkan perkataan later. Without double quote, dia akan keluarkan value. Okay. So, pastikan anda alert dengan simbol double quote. Okay. Jadi, dekat sini satu lagi, you kena alert ada perkataan long ni, LN ni.
Okay, tandakan ln tu. Takut kita terlepas pandang. Okay, maka dia akan later tengok nilai later yang di atas dia K. So keluarlah dekat sini output kita adalah K. Okay, betul K. Kemudian kenapa J duduk dekat bawah? Sebab ada apa tadi? Ada ln ni. That's why dia go to next line. Alright. Kemudian look at line number 13. Dia nak keluarkan letter lagi. Tapi tengok letter yang dah di-update yang latest J small letter. So keluarlah K J begini. Okay. Sekiranya anda menulis jawapan begini seperti K and then follow by J, anda hanya akan dapat satu markah sahaja sebab K dapat dikeluarkan dengan betul tapi J yang salah. So dapat satu markah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Yang ini sedikit mencabar ya. Dia minta kita trace. Yang penting tengok ni dululah output dulu Output, satu keyword output. Satu lagi adalah trace. Trace means that you have to show that how you get an output. Okay, contoh. Dan satu lagi panduan awak, dia ada bagi kat sini 4 markah. Okay, bila output, dah ada nak tulis dah. Okay, tulis dulu. Bila output, kita nampak ada satu saja statement untuk output. Satu saja. Okay, so takkan dapat satu statement ni dah dapat 4 markah kan? Tak mungkin. Kita kena buat trace. Okay, trace ni. Warna apa ni? Turquoise. So trace tu dekat mana? Mana you dapat total wages? Total wages which datang daripada formula at line 23. Okay. Mana you dapat pula overtime wage ni? Dapat daripada formula at line 20. Okay. Mana you dapat pula regular wage ni? Daripada line 17. So dapatlah semua sekali nanti 4 markah yang saya highlightkan ini. Okay, kena buat tracing. Dan tengok markah lah sebagai panduan untuk awak menjawab soalan tersebut. Okay. Kalau ada yang tak faham nak bertanya, boleh je sama ada on mic ataupun awak type saja dekat situ apa yang tak jelas. Okay, so untuk yang pertama ini adalah betul. Awak dah trace untuk formula yang pertama. Very good. Okay, kemudian. Okay. Yang kedua pun betul. Bagus. Okay, very good. Kemudian formula ini pun betul. Sudah dapat markah yang ketiga. And then barulah outputnya. Okay, untuk output saya buat beginilah Okay. Kita buang perkataan output tu. Kita terus keluarkan saja. Macam tu. Okay. Alright, 81 point. Okay, bagus kita nampak RM81 ni dia rapat sebab nampak tak simbol double quote ni. Dia rapat dengan RM. So tak ada gap ya. 81.2. Point 2 tak nampak muncul lagi. Okay, point 2. Saya kenapa hang ke? Saya tulislah point 2. Okay. So itulah jawapannya 4 markah. Boleh tak? Clear tak? Ataupun confused? Boleh, madam. Okey, alhamdulillah. Okay, teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey, dah ya semua. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Tekan ke atas sikit. Okey. Untuk soalan ni dia suruh kita solve. Solve maksudnya you kena calculate and then dapatkan final answer. Dan satu markah Okey. Jadi cuba selesaikan apa nilai ni. Simple je kan soalan dia.
Kalau tak boleh buat tu ruginya sangat-sangat. Okey, ya betul. Dapat 30. Yang lain dapat tak 30? Dapat. Dapat. Okey, pergi kepada next question. Dapat apa pula? Okey, yang ini dapat 30. Ini jawapan dia. Kalau siapa dapat jawapan lain, bagi tahu kita akan explain lah. Kalau dapat yang sama tu, is okay. Saya tak perlu explain. So, this question, the answer is 30. Okay, next, number 2. Okay, what is the answer for question number 2? Okay, yes, betul. Jawapan dia 15. Tapi yang lain macam mana, dapat tak 15? Okay, dapat tak 15? Macam mana kawan kita boleh dapat 15? Kita kena selesaikan yang mana dulu? Okay, pastikan kita buat modulus dulu ya. Okay, kalau nak tunjuk jalan kerja pun boleh. Macam mana kita selesaikan dapat 15. Bila ada modulus, selesaikan modulus dulu. Dan ingat modulus adalah kita ambil dia punya remainder. Okay, remainder sahaja. Mungkin ada yang lupa kot. Ada tak yang lupa penggunaan modulus ni? Ataupun masih ingat? Okay, kalau saya buat 5. Okay, dah ada kawan kita explain Ya betul, 5 modulus 2 sama dengan 1 sebab kita ambil dia punya apa tu? Ambil dia punya remainder. Okay, ambil dia punya remainder ataupun baki. Okay, boleh? Okay. So kalau tak ada yang respon yang tak okey ni maksudnya boleh lah ya. Kalau tak boleh bagi tahu jangan diam je. Okay, boleh. Thank you Tiger. Boleh banyak H dia. Okay, soalan ni kan ramai yang tak dapat selesaikan dengan baik. Okay, cuba soalan ni. Ramai yang tak boleh nak selesaikan dengan baik. Kenapa tu? Cuba korang pula try. Apa jawapan dia? Okay, apa jawapan dia? Cuba dulu. Okay, yang lain pun boleh je pergi pada next question. Cuba dulu. Okay, kalau jawapan anda berbeza dengan kawan-kawan lain, boleh je tulis dekat bawah. Okay, tulis dekat bawah lagi. Tak semestinya jawapan kawan kita ni saja yang betul. Mungkin jawapan kita pun betul. Okay, you just add on je you punya jawapan dekat next line. Okay, tambah sahaja. Okay, kawan kita tulis kat sini X sama dengan 3Y. Okay, baru seorang. Okay, saya tak bagi tahu lagi betul atau salah. You just tuliskan saja jawapan yang anda ingin tulis. Okay, kalau ada lagi, tulis lagi. Saya bagi peluang untuk awak mencuba dulu ya. Okay. Saya ketepikan sikit lah. Macam tu. Okay. Alright. Jika jawapan yang salah, tak perlu padam tau. Buat jawapan-jawapan lain pula. Okay, jangan padam. Okay, saya ni dah selesai kot yang pertama ni. Okay, jawapan yang pertama ini adalah jawapan yang salah. Yang kedua pun salah.
Okay. Sila try jawapan lain. Yang jawapan salah-salah ni tak perlu delete supaya kita boleh alert lah. Okay. Yes. Okay. 2 darab 3. Okay. Ya, betul. Okay. Yang di bawah ini barulah jawapan yang betul. Dua-dua betul. Okay. Dua-dua betul. Ini sebenarnya adalah pecahan tak wajar. Boleh tak yang lain? Ke masih lagi confused? Kenapa ini jawapan dia, madam? Kenapa itu jawapan dia? Ini adalah pecahan tak wajar. Okey, yang warna merah ni jawapan yang salah. Saya potong sikit Tapi it's okay, good try. At least you try sayang. Bila kita try, kalau silap, kita akan ingat kesilapan tu dan kita tak akan buat lagi. Okey, kalau kita tak try, maybe kita akan buat. Okey, bagus So, yang ini, kenapa begitu jawapan dia? Okey, bayangkan kalau saya tukar nilai Y ni kepada nilai nilai apa Nilai 9 contohnya. Ataupun nilai 4. Sorry, mana pula pergi. Bila saya tukar nilai ke atas ni, contoh saya letak nilai 5. Mungkin you boleh selesaikan. Mungkin you nampak penyelesaian dia. Ini adalah pecahan tak wajar. Okay. That's why kita kena ambil 2 darab dengan 3 tambah 5. And then baru divide by 2. Okay, clear kan? Boleh? Boleh, madam. Bila tukar nilai, mesti kita boleh nampak. Alright, settle. Congrats bagi yang berjaya menyelesaikan soalan ni. Okay, next kita tengok kepada soalan number 1. Bagi question B1 B2 lah aku kat sini. Okay, ini B2. 7 darab X tambah 2. Yes, ini jawapan yang betul. Very good. Okay. Pandai. Betul. Cuma kena ingat biasanya untuk soalan ni kesilapan dia pelajar tertinggal darab dekat sini. Terbuat 7X. Okay, yang ni kena careful lah. Kadang kita terlepas pandang kan. Okay, 7 multiply by X dan multiply tu mesti simbol star sebab this question dia minta kita tukar kepada Java expression. Okay, that's why keyword dekat dalam soalan tu better you highlight kan. Okay, highlightkan keyword dalam soalan supaya kita tak careless. Alright, now we go to next question, question C. Okay, for question C, why not we discuss how to write the pseudocode first before we draw the flowchart. Okay, so soalan ni dia minta flowchart tapi untuk kita discuss ni saya rasa cuba kita discuss untuk produce pseudocode dulu and then later on baru kita buat flowchart. Okay, pseudocode. Mana pseudocode for this question? First of all, you have to identify types of control structure. Control structure dia apa ni? Sequence, selection or repetition? Repetition. Yes, very good. Repetition. Okay, ni saya explain macam mana you nak identify benda tu So, control structure dia. Thank you, respond. Okay, control structure adalah repetition. Okay. Kemudian, bila repetition, kita kena tahu pula dia sentinel control ke dia counter control. Apa beza sentinel control, counter control ni? Kalau counter control, kita nampak kita nak start bila, kita nampak bila kita nak stop. Kita tahu jumlah yang kita nak stop. Kalau sentinel control, kita tak tahu berapa kali kita nak loop. Jadi yang kita nampak kan kita nak buat looping sebanyak 150 number. Jadi ini adalah counter control. Okay, counter control. So, step seterusnya you kena identify apa you punya I, lepas tu C dan juga U. Benda ni dulu kena identify baru boleh buat pseudocode. Okay. So, I ni maksudnya bila you nak start? You nak start at what number? You nak start at first number or second number. So, bila kita nak start ni, kita ada 150 nombor. Okay, kita ada 150 nombor. Bilangan nombor ada 150. Bermaksud kita nak cari apa ni? Nak cari sum kan? So, bila kita nak cari sum, kita kena imagine bahawa apa yang kita nak selesaikan nanti adalah
Kita nak cari sum dan sum itu nanti akan menyimpan number 1 plus number 2 kan. Okay, plus number 2 plus number 3 plus sampailah number yang ke 150. Okay. Baik. So sebab tu kita buat repetition sebab banyak sangat nombor sampai 150. Kalau setakat nak buat 3 je kita tak perlu buat repetition, buat sequence je kan. Tapi dalam soalan pun dia mention perkataan loop. Okay, jadi kena ikut soalan lah. Okay, start. Bila kita nak start ni, satu lagi kita nak pakai apa benda, nak pakai counter pun boleh, nak pakai bill boleh, nak pakai I pun boleh. Ni saya nak pakai counter. Okay, bila saya nak start? Saya nak start bila ni? Nak buat looping. Counter equal what? Okay, boleh type bersama-sama saya pun boleh. Counter equal, yes, very good. Equal 1 because saya nak start at first number. Okay, counter 1 maksudnya adakah nombor ini nombor pertama? Okay, saya buat ayat dekat belakang. Maksudnya lebih kurang macam tu lah. Adakah ini nombor pertama? Macam tu lah contoh. Okay, kemudian condition ni dia lebih kurang kisah dia bila kita nak stop ni. Ataupun mungkin kita boleh tanya how many loop? Macam tu Okay, ini tadi C. Ini C tadi. Sekarang condition pula. Condition ni biasa saya akan gunakan bila nak stop. Sampai bila nak stop. Ataupun how many loop. Okay, so dia akan jadi apa? Counter. Counter apa? Boleh cuba tambah dekat sini. Bila kita nak stop ni, kita nak stop dekat bila dah sampai 150. Tadi kita nak start bila 1. Okay, sila tambah dekat sini. Macam mana operatornya dekat sini? Counter. Apa ni? 4 markah ni. Saya nak stop dekat 150. So C ni condition. Macam mana cara tulis condition? Counter. Nak type dekat chat Google Meet pun boleh. Saya dah buka dah. Okay. Condition. Saya nak stop bila 150. So selagi nombor itu kurang atau sama 150, saya akan buat repetition. Saya akan loop. Saya akan masukkan nombor ke dalam sum. Okay. Ni basic ni ICU ni. Okay, yes, very good sayang, betul. Okay, betul. Counter less equal 50. Okay, updating. Updating dia akan jadi apa ni? Updating ataupun increment bila lepas number 1, dia akan go to number 2. Go to number 3. Nampak tak increment dia sebanyak berapa? Counter equal counter plus. Yes, very good sayang. Perfect. Okay, perfect. Congrats. So, bila you dah dapat identify ICU, baru kita buat dia punya tapak dia. Okay. Saya buat tapak dia start. Okay, kemudian kita ada counter kan. Set counter equal 1. Okay, ini tapak dia. Lepas tu, kita akan ada Y counter. Okay, saya copy je lah yang ni Counter. Okay. So, saya letak dekat sini. Kemudian, tinggalkan ruang kosong ni untuk apa yang kita nak loop. Kemudian, mesti ada updating. Okay, iaitu counter sama dengan counter tambah 1. Dekat sini, bila nampak je updating, sudah semestinya dekat sini adalah NY. Okay, NY. Ini adalah updating, mesti NY. Lepas tu, kita letak stop. Okay, ni baru saya buat tapak dia. Sekarang apa yang saya nak loop dekat sini? Apa yang saya nak loop dekat sini? Okay, I, C dengan U dah ada. Sekarang kita tengok yang ni dulu. Kita nak cari sum. So, saya mesti kena assign sum. Macam mana nak assign sum? Kita mesti buat satu variabel nama sum dan sum itu ada nilai kosong.
Jadi kita tulis dekat sini ya. Sum equal 0. Sebab kita nak accumulate value. Okay, sum equal 0 ni nak accumulate. Dia adalah accumulator. Okay, equal 0 kenapa? Sebab kita nak simpan nombor, kena sediakan sum yang masih kosong lah. Alright. So, cuba kita test dalam ni je belum lengkap lagi. Okay, jap. Ada satu lagi. Kalau kita nak cari sum, mesti kita akan display sum dekat sini Mesti ada display sum lah. Okay. So, dekat dalam ni je ada statement yang kita tak buat lagi. Alright. Apa statement dekat dalam ni? Contoh Okay. Number 1. Counter equal 1. Okay, saya dah ready. This is the first number yang saya nak masukkan. Okay. Adakah 1 less equal 150? True. So, bila true, apa saya nak buat? Adakah ini nombor pertama yang anda nak masukkan? Dan adakah nombor pertama ini dia kurang daripada 150? Yes, true. So, apa saya buat? Apa saya nak buat kat sini? Kita dah masukkan nombor belum? Kita belum masuk nombor lagi. Kita baru nak letak. Saya nak tahu ni, sum saya ni sama dengan apa? Katakan number 1 ni, saya letak nilai 6. Lepas tu plus dengan number 2, 8 contohnya. So, macam mana nak masukkan nombor 6 ni kat mana? Kat mana nak masukkan 6 tu? Yes, betul. Sum tambah number. Ini betul lah tapi tak berkait dengan saya punya soalan tadi. Okey, yang saya punya soalan tadi di sini. Okey. Okey. Ini untuk accumulate. Okey, accumulate dah ada. Okey, accumulator dah ada. Yang sebelum ni, read. Yes, betul. Read apa? Yes, very good. Betul, perfect. Kalau you pakai no, so mesti konsisten dengan no. Kalau you pakai number, mesti kat sini pun plus number. Jadi ini adalah pseudocode yang betul. Okay. Sekarang boleh lukiskan flowchartnya dan bila dah lukis boleh masukkan dekat kolom yang di bawah ini ya. Kita cuba flowchart. Boleh masuk dekat situ. Jadi penting sangat ya untuk awak plan dulu. Jangan main lukis je. Kena tahu dulu apa benda yang kita nak buat. Okay. Okay, saya rasa no ni saya nak buat number lah sebab takut kadang student boleh confuse saya buat number Siapa yang dah expert tak ada masalah guna je variable apa. Sebab kalau pelajar yang masih tak mahir, bila kita letak number ni nampak lebih clear lah. Okay. Okay, tukarkan kepada flowchart, dah siap masukkan dekat dalam ni. Ataupun boleh juga send dekat Telegram. Okay. Kalau send kat Telegram bagi tahu, baru saya buka. Nak senang send dekat dalam ni. Okay, cuba draw dulu. Okay, kita tunggu flowchart Ini masih lagi soalan basic ya. Soalan basic lagi ni. Jadi kita kena pastikan yang kita dah boleh buat dah soalan-soalan basic tu. Okay, hari ni kita akan bincang 2 set 2011-12 dan petang nanti 12-13. Okay, so dah 2 set kita discuss dan hopefully you dah nampak dah pattern question tu. And then for next set itu pastikan awak jawab sendiri. Okay. Kita tunggu flowchart dulu. Belum muncul lagi.
Okey, dah nak muncul dah flowchartnya. Thank you. Okey. Kita lihat flowchart yang telah dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Cepat je dia buat. Okey. Betul, bagus. Flowchart yang sangat kemas. Okey, terbaik. Tahniah. Okay, betul ya flowchart ni. Very good. Okey. Alright. Okay. Jadi kena pastikan bentuk adalah betul dan lepas ya awak nampak je bentuk diamond. Okey, bila ada bentuk diamond sama ada selection ataupun repetition, mesti ada label true dan juga false. Wajib ada. True dan juga false ni. Kemudian bila you nampak perkataan updating, okey sebab ni antara kesalahan yang biasa buat lah. Diamond tak ada true false. Kadang-kadang diamond ada true saja, false tak wujud. Tak boleh ya, kena ada true dan juga false. Kemudian untuk updating, bila updating dia hanya ada satu arrow out yang akan naik kepada loop. Okey? Sebab antara kesilapan lain lagi ada yang tarik lagi ni pergi stop. Salah dia dah jadi 2 arrow dah. Pastikan updating dia hanya ada satu function untuk naik kepada Y. Okey, kemudian kita just stop dekat sini. Tak perlu nak bawa sampai ke bawah ni, tak perlu. Kalau nak bawa juga boleh tapi jangan cantum dengan yang atas. Okey, yang lain macam mana? Berjaya tak buat flowchart? Dapat flowchart yang sama ke? Dapat, madam. Dapat, madam. Alhamdulillah, very good. Tahniah. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay. Yang ini thank you so much dah buat dah. Ini very direct question kan. Dia suruh kita write pseudocode. Okay, so bila pseudocode 4 markah, dia nak cari sum, average dan multiplication. Okay, betul. Cuma ini saya sebab kena apa? Kalau small letter, kena small letter lah saya ubah sebab komputer kan dia auto caps lock kan. Saya kecilkan Okay, so ini adalah jawapan yang betul. Okay. Tahniah, very good. Kalau dah boleh buat macam ni, saya pun happy. Maksudnya basic tu you dah ada. Dah faham. Sepatutnya dah okay sebab dah buat assignment kan. Alright. Now kita move to question number 3. Tapi kalau ada siapa yang tak okay, boleh je type dekat sini. Media saya confused. Boleh tak explain balik. Okay. Boleh respon ya. Okay, next question number 3. Okay, highlightkan perkataan Java statement. So, bila Java statement biasanya tertinggal semicolon. Okay, sekarang kita cuba buat soalan ni. Okay, update. Clue dia update, updating, increment. Itu adalah clue dia. Dan dia dah bagi variable dia nama counter. Dia dah bagi dah. So jangan guna variable yang lain. Tapi dia punya updating bukan increment tapi decrement. Decreasing by 2. Siapa nak cuba? Okay. Yes, betul. Counter equal counter. Yes, very good. Pandai. Okay, jangan lupa semicolon. Semicolon jangan lupa. Okay. Betul. Okay, kemudian madam. Kenapa kayak letak in? Okay. Kat depan ke? Okay. So, kalau awak tak... Okay, saya tak cakap lagi jawapan ni betul sepenuhnya. Belum selesai lagi discussion kita. Okay, bila awak tulis counter sama counter tolak 2, awak dah dapat 1 markah. Okay, tapi jangan lupa kat sini kita kena declare variable tersebut dengan declaration in. Okay, so kat mana nak declare dia? Yes, betul. Barulah dapat 2 markah. Okay, saya letak dekat bawah Okay.
Dia tak nak duduk atas pula. Sekejap saya adjust dulu. Single remove. Okay. So ini yang kawan kita type tadi ya. Saya just copy saja. Pastikan kita declare variable tersebut sebab dalam soalan pun ada bagi tahu declare. Dan kemudian pastikan huruf tu lah, huruf besar, huruf kecil tu kena jaga ya. Ini adalah I huruf kecil. So baru boleh dapat markah 2. 2 markah, markah 2 pula, 2 markah. Okay, so menjawab tak soalan yang ni? Menjawab tak? Kalau menjawab, awak tulis kat situ jawab. Ke apa lagi yang confuse? Jawab, okay. Madam, Ya, saya. kalau buat counter tu sama dengan 1, boleh ke? Okay, boleh juga. Kalau nak letak 1 pun boleh. Dan kalau nak declare counter saja pun lebih baik. Okay, as long as kita declare. Boleh? Okey, Madam. Okay, baik. Selesai. Kita nak letak counter 1 boleh, 0 boleh, berapa-berapa pun boleh. Yang penting kita declare and then yang dia nak tengok adalah declare and then decreasing. Okay, very good question. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, untuk soalan swap ni saya tak pernah ajar lagi dalam kelas. Sampai hati kan tak mengajar dalam kelas swap ni. Saat lagi kita ajar ya. Saya akan KIV dulu. Ni kita pergi last sekali nanti sebab saya ada nak run coding sekali untuk soalan ni ya. Okay, kita tengok soalan number 3. Okay, find maximum ni memang macam hampir setiap sem dia akan minta soalan untuk find maximum. Okay, untuk find maximum ni sebenarnya kita dah discuss dah sebelum ini. Kalau tak silap saya lah, tak tahulah kot saya tersilap. Okay, set dulu. Presenting sana. Okay, kalau sebelum ni saya tak pastilah. Saya rasa macam dah discuss. Okay, sebab tengok Putri pun dia dah make a copy dah. Okay, tengok file tu ada dekat sini ya. Tak tahu mana satu ni. Saya buka je lah yang ni dulu Okay, kalau tak silap saya dah discuss lah yang ini. Okay. Cancel. Okay, soalan ni sama kan dengan soalan tadi tu? Okay, question 1 yang saya bagi ni. Dan untuk soalan find maximum, actually maximum je yang ni saya belum explain lagi minimum. Tapi konsep dia sama lah. Okay, find maximum sama dengan soalan past year ni. Okay, so saya tulis kat sini rujuk file Google Drive find maximum. Okay, ada 5 way. Okay, 5 ways to find maximum. Okay, so kita tengok sekejap apa dia cara pertama tu. Okay, kalau tengok cara yang pertama, okay, first kali saya akan masukkan enter 3 input 3 number. Okay, ini saya letak komen ya. So step yang pertama adalah saya masukkan 3 number. Number 1, number 2, number 3. Saya tak buat prompt user. Kalau soalan tu kata Java statement, tak perlu buat prompt user pun tak apa. Kalau dia kata write a program, okay, baru kita buat full. Kalau statement, kita buat bahagian itu sahaja pun boleh. So ada input untuk number 1, input untuk number 2 and also input for number 3. Okay. And then pada statement yang ini, saya jadikan, bila saya masuk ke tiga-tiga nombor ini, saya jadikan nombor pertama sebagai maksimum. Okay, sekejap minimum ni tak ada. Buang dulu kita fokus maksimum. Saya jadikan nombor pertama sebagai maksimum. So, bila nombor pertama dah jadi maksimum, means that kita ada 2 possibility lagi. Iaitu maksimum maybe number 2 and maybe number 3. Okay, maybe number 3. So,
Tak, saya buang dulu yang ni. Ni buang dulu sebab yang ni nak cari minimum, takut confuse nanti. Okay. Dan saya menggunakan dekat sini adalah if dan juga if. Sebab if ni kita bukan nak buat selection. Kita nak check. Nak check betul tak statement pertama ni. Okay, lepas tu nak check lagi. Okay, jadi sekarang maksimum kita number 1. Okay, kita check pula number 2. Adakah number 2 besar daripada maksimum? Besar daripada number 1. Jika number 2 more number 1 means that maksimum adalah number 2. Lepas tu kita check lagi. Maybe number 3 besar daripada maximum, which is at this time maximum is number 2. Jika number 3 more number 2, so maximum is number 3. Okay, kalau confused kan, bila dalam exam kita dah buat dah tapi tak tahu nak check betul ke tidak. Kita try masukkan nilai. Boleh tak bagi saya suggestion nilai supaya kita boleh run manually. Bila dah buat ni kan sama ada pseudocode atau flowchart, kita kena test value. Okay, bagi saya sample input untuk number 1, number 2 and number 3. Cuba bagi value. Apa-apa nombor. Okay, thank you so much. Dah ada nombor kat situ. Okay, so bila tengok soalan ni, kita dah nampak bahawa maksimum kita ada number 3 kan secara logiknya. Jadi kita check dalam kita punya flow ni. Betul tak finally kita dapat output kita kat sini adalah 8. Macam tu, substitute the value baru kita nampak. Alright, sekarang saya kata maximum is number 1. So maximum saya sekarang adalah 3. Okay, sebab number 1 adalah 3. So kita compare. Number 2, apa nilai number 2? Number 2 adalah 2. Adakah 2 besar daripada 3? Sebab maksimum kita sekarang 3. Jawapan dia false kan? So bila false dia akan pergi dekat bawah. Okay, false. Bila false dia tak buatlah benda ni. Dia akan check yang ni pula. Okay, number 3 besar daripada max. Adakah number 3? Number 3 itu adalah 8. 8 besar daripada max kita adalah 3. Okay, so true. Bila true, maximum is number 3. So dapatlah maksimum kita adalah 8 macam tu. Okay. Boleh ya? Kena masukkan nilai baru awak nampak awak punya pseudocode, flowchart ataupun coding itu betul ataupun salah. Kena substitute the value. Okay, let's say saya tukar nombor 8 dekat sini. Ini nombor 2. Okay, kita tukar So, and then bila kita nak check, kita kena check semua condition. Okay, so sekarang sepatutnya kita punya maximum is number 2. Okay, substitute the value. Okay, number 1 is maximum, so still number 3. Okay, kita check. Number 2 more maximum, number 2 adalah 8. 8 besar daripada 3. Yes, true. So maximum kita sekarang adalah 8. Which is 8 is number 2. Okay. Then kita check kat sini. Number 3 more maximum bermaksud number 3 kita 2. Adakah 2 besar daripada 8? Bukan 3 lagi, 8 sebab dia dah ambil nilai yang latest. Maksimum sekarang 8. Besar daripada 8, false. So bila false, dia tak akan buat this statement. Statement ini hanya untuk true saja. Jadi kekal lah kita punya maksimum dapat 8. Boleh ke? Untuk yang pertama. Boleh, madam. Okay, kena ganti nilai baru nampak. Okay, seterusnya, ini cara yang pertama. Okay, cara yang pertama. Kita pergi kepada, kita dah buatkan benda ni kan. Ini codingnya, ini coding dia. Kan kita dah discuss kan, betul kan? Yang ni. Macam dah ada je semua. Dah, madam. Dah, okay. Yang ini benda yang sama tapi saya buat else. Okay, saya buat else. Dah discuss dah. So nanti boleh lihat ada 5 cara. Siap ada coding lagi. Okay, ini adalah cara yang kedua. Okay, dan kita pun dah bincang coding semua. Cara yang kedua, saya masukkan ketiga-tiga input and then saya compare ketiga-tiganya sekali. Okay, cuma kat sini pastikan ada penggunaan operator AND ya. Okay, saya nak check number 1 more number 2. AND. Yang ni kena hati-hati penggunaan AND ni ya. Jangan combine 3 operator kat dalam tu. Ini cara yang kedua. So, kena study ke semua cara-cara tu lah. Dan kita pun dah run coding. Awak yang run coding bukan saya ni kan. Okay, terus dapat. Ini cara yang ketiga. Saya pun dah explain, dah ada coding semua. Dan ini cara yang keempat. Dan cara yang terakhir. Okay, boleh kot sebab ni dah explain detail siap dengan coding dah.
Okay, kalau katakan ada yang tak faham mana-mana cara ni, petang nanti face to face boleh tanya. Okay, boleh kita pergi pada next question. So jawapan untuk soalan ni, you can use either cara 1 or cara 2 or cara 3 or 4 or 5. Ada 5 option jawapan. Okay, boleh Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Dan seterusnya, what is the output of the following program? Okay, dia minta dekat sini output. Ada tak yang berjaya dapatkan output? Boleh tak kongsikan apa nilai output yang awak dapat? Okay, dan di sini saya ada buat satu table. Table ni nama dia dash check. Ataupun kita panggil dia counter table. Okay, dan counter table ni tak perlu pun buat dalam exam nanti. Soalan dia nak hanya output saja. Tapi saya buat counter table ni untuk bantu kita dapatkan output. Okay, tapi sebelum tu mungkin kalau ada yang dah berjaya dapat jawapan, boleh tak type jawapan awak dekat sini? Apa jawapan yang awak dapat? Nanti kita cuba check. Sama tak jawapan kita? Okay, ada kawan kita dah nak tulis. Kita tengok dulu betul tak jawapan dia. Saya besarkan sikit Okay. So, bila output, mesti kita akan lihat statement yang ini. Okay. Ini. Okay, macam mana yang kita kena check yang ni Yang ni saya belum buat warna biru lagi lah. Okay, sebab kita kena check betul ke 4. Okay. Okay, so kawan kita dapat adalah ini 4, ini 158. Okay, ada tak lagi yang dapat nilai yang lain? Boleh senaraikan dulu. Tak apa, try je. Yang mana yang belum dapat, saya bagi masa untuk cuba supaya awak boleh rasakan pengalaman untuk run coding tu. Kalau rasa jawapan lain, tukar dekat bawah ni. Supaya kita dapat check, nak tukar kat atas terus Okay, tak apa, tak apa. Ada lagi tak? Kalau siapa-siapa dapat jawapan yang lain pun boleh tulis. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk cara nak check. Oh, dah tinggallah satu lagi soalan saja. Okay, tak ada ke? Okay, tak apa. Kita akan cuba buat Okay, untuk soalan macam ni ada dua cara yang kita selesaikan. Okay, saya nak selesaikan secara pelajar yang advance dulu. Pelajar yang advance. Alamak, apa yang advance tu? Maksudnya bila dia dah advance, dia dah faham cara nak baca coding, dia tak perlu buat lagi counter table ni. Tak perlu buat. Okay, itu cara advance. Tapi bagi yang masih tak dapat nak catch up dengan laju, dia kena buat dash check ni untuk bantu dia. Okay, sekarang saya buat secara pelajar yang cepat dulu Walaupun tak cepat, follow ikut saya, kita buat sama-sama. Okay, ini dia dah bagi input ni. Input ni dia dah bagi. Okay, so highlight input dia dan input dia ikut susunan lah 38, 45, 71, 4 dan -1. Okay, apa yang saya tulis kat sini, awak tulis dekat buku, kita run sama-sama Okay, nampak perkataan in number equal sc.nextin. So ni maksudnya apa ni? Apa nilai yang saya masukkan dekat sini? In number equal sc.nextin. So apa nilai kat sini sekarang? Ini adalah apa ni? Input statement kan? Input, read. So apa value yang berada di sini? Sila tulis. Boleh tulis bersama-sama dengan saya. Apa value yang ada dekat sini sekarang? Yes, very good. Belum lagi, kita buat satu-satu dulu sayang. Satu-satu dulu. Sebab dia baru input satu je ni. Okay, dia bukan input tiga-tiga sekali, baru satu. So nilai yang ada dekat sini adalah 38. Okay, kita buat satu persatu. Boleh? Sebab ada satu input saja, so baru masuk 38. Alright, sekarang dia kata kat sini total equal number. So apa nilai kat sini sekarang? Total equal number. Mana number? Number dekat mana? Number dekat sini. So apa number kita yang ada sekarang ni? 38.
38, ya pandai. Jadi kat sini pun 38. Korang pun conteng ya, bukan conteng lah. Take note dekat buku awak tu. Buat sama-sama dengan saya, 38. Okey, kemudian bill 1, okey tak apa, kekal 1. Kemudian dia check dekat sini, number not equal negative 1. Apa nilai number kat sini? 38 kan? 38. Okey, adakah 38? Sekejap saya enter sikit sebab awak boleh tulis kat atas dia. Sekejap. Okey dah. Okay. So nombor saya sekarang adalah 38 ya. Okey, 38 modulus dengan not equal negative 1. True or false? True. Okey, true. Betul. Saya nak custom dulu, dia jauh sangat. Oh, tak ada pula. Okey, true. So bila true, dia akan pergi dekat dalam ni. Bila true, dia akan masuk dekat dalam loop. Okey, yang ini pula maksudnya bila dia dah false. Okey, false dia akan pergi sini. Okey. Sekejap lagi kan ingat benda tu salah pula. Okey, itu false. So akan pergi dalam ni. Dia cakap total sama dengan total tambah number. Okey, so maksudnya apa ni? Sama dengan apa nilai total? Saya highlight yang ni dulu. Apa nilai total sekarang? Mana nilai total? Komputer akan check dekat atas. Mana nilai total? Ni dah jumpa dah total. Total kita berapa? Yes, very good. 38, betul. Okey. Kemudian dia kata tambah dengan number. Apa nilai number kita sekarang? Komputer pun jalan-jalan. Mana number dia check? Oh, ni number. Sebab kita baru masuk satu nombor, 38 je. Jadi 38 tambah dengan apa? Number. Komputer cari mana number 38. Maksudnya tambah 38. Jangan tambah 45 pula. Sebab 45 belum masuk lagi, kita baru masuk satu je. So dapat nilai 76. Okey, kat sini boleh tak ni? Boleh follow tak? Boleh, madam. Okey sayang, thank you. So bill kita sekarang berapa dah? Dia kata bill tambah 1. Okey, apa bill yang dah sedia ada? 1. Tambah 1, jadilah 2. Okey, settle. Pergi kat sini. Number equal sc.next. Apa ni? Apa nilai dekat sini? Number sc.next in. Ini adalah input statement. Maksudnya dia nak masukkan nombor seterusnya. So apa nombor seterusnya yang dimasukkan dekat sini? 45. Ya, macam tu 45. Okey. Dan lepas tu awak tengok dekat sini, bila ada input ni, tiba-tiba ada NY. Okey, ini NY lah. So bila nampak kat sini NY, bermaksud number equal sc.next ini dia adalah apa? Dia adalah statement apa? Kalau dia berada sebelum NY, benda ni adalah, ni statement untuk apa ni? Ni memang input statement tapi function dia adalah apa? Apa benda yang akan berada sebelum NY? Statement yang sebelum NY dia adalah apa? Statement yang berada sebelum NY. Mana tadi coding kita buat? Ni. NY. Updating. Betul Alif. Okay. Statement yang berada sebelum NY adalah updating. Yes, very good. Updating. So bila updating, function dia akan bawa naik ke mana? Bila dia adalah updating, tujuan dia akan bawa naik ke condition ni. Dia akan naik ke situ. Clear? Okay, kalau tengok kat sini, okay, ini Y kan repetition. Bila repetition mesti ada ICU. Okay, sekarang mana ICU dia? Ini adalah sentinel control. Okay, sekejap saya tulis kat sini dulu. Okay, saya tulis dulu sebagai makluman. Okay, ini adalah sentinel control. Kenapa sentinel control? Repetition. Tadi counter control kan? Ini adalah sentinel control. Sebab dia, okay, dia punya I, okay, tambah je ya maklumat ni, tulis dekat awak punya buku semua. Okay, sebab kenapa dia tak nak pergi sini? Okay, I dia adalah input statement, input. Okay, lepas tu C dia biasanya
ada not equal. Biasanya begitulah. Okay, not equal biasanya. Okay, ataupun boleh juga less condition seperti biasalah. Okay, seperti biasa. Okay, not equal boleh, less equal boleh, tak ada masalah. Dan dia punya updating dia adalah input. Itulah kalau nak kenal Sentinel, di mana dia punya I adalah input, U dia adalah input. Okay, input statement. So saya labelkan dekat sini belakang komen ini adalah I ya, yang ICU tu, I. Ini adalah dia punya C. Awak pun tulis take note dekat buku. C dan kemudian ini adalah updating. Okey, sekarang 45 ya. So updating dia akan naik ke sini. Jadi nombor sekarang bukan lagi 38 tapi dah pergi kepada 45. Okey, boleh? So 45 dah sekarang Okey, 45 not equal negatif 1 masih lagi true. Betul? Masih lagi true. So bila true, dia pergi bawah. Total sama dengan total tambah number. Okey, sekarang astaghfirullahalazim. Sekarang total kita 76. Tambah dengan number. So tambah dengan berapa ni? Ini total yang tadi 76. Okey. Dia kata tambah dengan number. So apa number kita sekarang yang latest? 45. 45. So dapatlah nilai dia berapa belakang dia? Berapa nilai total yang baru sekarang? Satu. Yes, very good. Betul. 121. So ini adalah nilai total yang sekarang Itulah. Sayang nak makan. Okay, next kita pergi pula dekat sini. Updating kita. Jadi apa pula? Dia dah bukan 2 dah. Dia jadi apa? Yes, very good. Dah jadi 3. Okay. Dah jadi 3. Okay, kemudian dia pergi sini pula. Input lagi. So apa input nombor yang seterusnya? 71. Yes, very good. 71. Tulis 71 dekat sini. So bila updating, dia akan naik ke Y. Okay, sekarang nombor kita bukan lagi 45. Tapi 1. Nampak tak? Okay. 71 not equal negatif 1 masih lagi true. Okay, masih lagi true. Pergi dekat baris ni pula. Dia kata total sama dengan total tambah number. Okay, total tadi 121. Number yang sekarang 71. So kita dapat nilai 192. Okay. Update lagi? Update. Okay. Pergi baris berikutnya. Update dah jadi berapa? Okay, awak habiskan sampai selesai. Cuba update bagi 4. Okay, betul. Next, updating. Okay, pergi updating dulu. Dekat sini dulu. Dekat sini dulu sayang. Jangan update kat situ. Update dekat ni dulu. Kita pergi baris berikutnya. Tadi kita sampai dekat bill kan? Bill 4. Okay, pergi baris berikutnya dulu. Kat sini. So, mungkin kita dah mungkin faham. Tapi kawan-kawan kita mungkin ada yang confused. Okay, update lagi. Dekat bawah dulu. Tadi kita sampai sini 4 semua dah faham. Okay. Betul. Dah 4. Barulah kita update naik ke atas. 4. Yes, very good. Okay, so 4 equal 1. Buat dulu true or false ni. True. Okay, true dulu Okay, kemudian dia dah tambah 4 laju. Betul, dapat 196. Betul. Okay. Next, baris yang ni. Update lagi. Okay, update lagi. Tadi kita 4. Tadi bill kita 4, update lagi. Berapa bill kita sekarang? 5, yes, very good. Bill kita sekarang adalah 5. Kemudian input yang kita masukkan 1. Okay, saya input kita sekarang negatif 1. So naik atas. Negatif 1 tak sama negatif 1. Kita nak tulis False. false. Okay, tulis false dekat sini. So bila false, dia pergi mana? Dia tak masuk dalam looping dah. Dia akan pergi dekat bawah ni bila false. Faham tak? Bila false dia tak masuk dalam ni. Ini untuk bila true. Bila false pergi bawah.
Jadi bawah yang akan keluar nanti adalah number of integers entered, bill. Mana bill kita yang latest? 5 kan? So jawapan 5 adalah betul. Okay. Kemudian dia kata total. Mana nilai total yang latest? Total yang latest adalah 196. Jadi inilah jawapan yang salah. 196 sepatutnya. Okay. Okay, faham jadi output kita yes, ni jawapan yang betul. Okay, ini biasanya pelajar yang dah cekap, dia akan conteng dekat soalan ni saja. Okay, sebab dalam exam pun memang tak minta buat true table, kita nak jawapan ni je. Tapi bagi pelajar yang masih kurang keyakinan, kita boleh buat secara dash check. Sekarang saya nak minta awak buat kotak ni dekat buku awak. Ni dekat buku tulis benda ni. Macam mana nak tentukan baris pertama ni, tajuk-tajuk ini? Sebenarnya tajuk-tajuk ini just follow sahaja coding yang di atas. Tengok, nampak tak? First kita jumpa input number kan? Lepas tu total. Lepas tu bill. Saya just salin saja sampai input yang terakhir ni. Input yang last ni tadi adalah updating. Okay, input yang pertama ini tadi adalah I. Okay, benda-benda ni adalah ikut susunan dalam coding. Clear? Okay, saya bagi masa dulu seminit untuk lukis kotak ni. Sekejap lagi kita run sama-sama Okay, bagi seminit. Sekarang 11.51, okay, 11.52 kita akan buat bersama-sama. Lukis kotak dulu. Okay, dah ke? Dah, Madam. Alright, baik. So sekarang saya dah tak tengok coding kat atas lah sebab ini susunan pun sama macam coding yang kat atas. Okay. Saya just nak copy nombor saja. Sebab takut terlupa nak kena scroll Okay. Cuma dekat sini dalam soalan awak ni pastikan ni negatif 1 Sebab rasa macam tertypo 1, negatif 1. Okey, saya akan tunjukkan 2 baris saja. Lepas tu saya nak minta awak habiskan Tapi pastikan buat row by row. Jangan isi kolom pertama dulu. No. Kena isi begini Row, dah habis 1 row, baru go to next row. Okey. So input pertama kita 38. Total kita, sekejap saya tulis dulu formula total sama dengan apa tadi formula dia? Total sama dengan number. Okey, tulis formula lah senang. Kalau tidak, tiba-tiba confuse Total sama dengan number, so maksudnya total saya 38. Bill tadi 1. Adakan number iaitu 38 not equal negatif 1. True. True. Total sama dengan total tambah number. Okey, total saya mana? Ini total saya 38. So 38 tambah 38 sama juga dengan 76. Selesai. Bill tambah 1. Tadi bill saya 1, sekarang bill saya dah jadi 2. Updating adalah input. Okey, mana input yang kedua? 45. Masukkan 45. Okey, lepas tu kita patah balik. Okey, input yang kita masukkan tadi adalah 45. Lepas tu total number yang latest sekarang adalah 76. Bill yang latest adalah 2. Ini macam isi semula saja. Kalau ikutkan kolom di sebelah sini tak perlu isi dah. Sebab bila updating, dia akan masuk ke sini. Cuma takut kalau kita skip yang ni, kita akan jadi confused. Okey. Ini kita just transfer balik nilai ni masuk dekat sini, nilai ni masuk kat sini untuk letak nilai yang latest. Okay.
So number not equal negative 1, 45 not equal negative 1, true. Total tadi 76 tambah dengan 45 yang latest, so kita dapat 121. Update lagi dan seterusnya. Okey, cuba awak isikan. Ingat, isikan one by one. Okey. Jangan isi serentak satu kolom. Okey, cuba sambung tugasan saya ni. Yes, betul. 3. Very good. Okay, updating. Nombor seterusnya 71. Yes, very good. Betul. Okay, isi semula. Input yang latest 71. Betul. Total kita sekarang latest adalah, mana datang total? One, berebut-rebut tu ni. Betul. Very good. 1 to 1. Okay, kemudian, terus update bawah. Okay, betul. Teruskan baris ketiga. Betul. True. Okay. 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 Kolom ni masih salah ni. Kita pergi baris ketiga dulu . Saya fokus baris ketiga dulu. Okay. Sekarang kita berada pada baris ketiga. Okay. Update. 121 tambah 71 betul. Very good. Yes, betul. 4. Betul. Okay. Yes, betul sayang. Very good. Pandai. Okay, nampak kalau pakai true table, dia lagi mudah lah. Okay, tapi kena practice ya. Okay. Boleh ke? Kalau ada soalan boleh tanya. So dekat sini kita dah nampak. Total kita yang latest 196. Bill kita yang latest adalah 5. Okay, sama ada nak tengok dekat sini pun boleh. Ataupun dekat sini 196. Okay. Alright, settle. Hopefully okay lah kot. Clear tak? True table ni. Clear, madam. Okay, baik. Alhamdulillah. Thank you, selalu respon. Okay, nombor 4. Dia minta kat sini basic data type. Okay, boleh tak awak sebutkan 4 data type tu? Okay, takkan semua buat jawapan yang sama kan? Kita ada int, store integer value. Betul, kedua-dua jawapan ini adalah betul. Okay, buat 2 lagi. Kalau boleh, kalau dia minta data type tu elakkan untuk string lah. Sebab string tu dia bukan primitive data type. Biasanya kalau dia minta data type ni, dia nak yang primitive data type yang ada 4 iaitu int, double, boolean dan juga char. Okay. Kita tambah satu lagi. Double, boolean dan juga char. Okay, kalau tak nak kurung, nak buat titik bertindih pun boleh. Tak kisahlah ya. Kurung boleh, titik bertindih boleh, tak kisah. Ataupun nak buat ayat int is a data type that store integer value pun boleh. Okay, so dia nak 2 saja, kita senaraikan 4 lah. Nanti boleh pilih mana-mana 2 . Okay. Thank you, dah bukan orang yang sama dah menulis kan. Ada je pelajar lain yang tulis. Bagus. Mana pergi? Oh, dia jadi macam tu. Okay. Okay, betul untuk question number 4 selesai. Very good. Okay, next kita pergi question B. Okay, untuk types of looping, dia ada 2 cara nak jawab. Sama ada awak tulis while statement dan juga for statement. Boleh juga. Ataupun
Saya remove dulu lah. Okay. Y dengan for statement betul. Dua-dua ni bagus. Betul. Ataupun boleh juga kalau ada yang nak jawab sebagai, sebab ini dia kata Java kan. Kalau Java memang Y dengan for lah. Okay. Kalau dia kata type of looping tanpa mention Java ni, saya tambah kat bawah dia lari-lari pula. Kalau Java memang Y dengan for. Kalau types of looping, kita boleh juga tulis seperti counter control. Alamak, dia besar pula. Counter control pula dah. Betul, counter control. Dan juga sentinel control. Okay, boleh? Ada dua benda lah cara jawapan dia. Sebab ini Java, Y dengan for. Okay, next kita pergi soalan C. Soalan C ni pun soalan last. Soalan yang sangat mudah. Very straight forward question ni. Dia hanya soalan selection sahaja. Okay, dan dia cakap dekat sini, dia dah bagi dah input ada code and quantity. Okay, kemudian dia kata orang tu beli one product. So for sure kita akan pilih sama ada nak beli product 11 or product 12 or last product. Okay, dan output dia kita kena cari berapa yang kita kena bayar. Okay, boleh cuba? Sangat-sangat simple soalan ni, 5 markah. Okay, kita buat jawapan dekat bawah lah ya. Okay, cuba. Kalau siapa ada jawapan berbeza, boleh tambah kolom dekat bawah. Okay, dia minta apa ya? Pseudocode ke flowchart? Mana soalan dia? Okay, pseudocode. Dia suruh kita buat pseudocode. Okay, cuba buat pseudocode. Dekat sini. Soalan dia adalah soalan selection. Okay, saya bagi tips sedikit lah. Bila soalan selection, ada 3 pilihan. Either 11 or 12 or 13. So, bila ada 3 pilihan, awak labelkan dekat buku awak tu, the first condition mesti if. First condition mesti if. Apa condition dia? 11 ni apa? Dia punya code. Okay. Second condition mesti else if. Okay, mesti else if. And then last kali, yang ni ada 2 cara. Kalau awak nak buat else pun boleh, ataupun you nak stop dengan else if pun boleh. Sebab kalau letak else, means that bukan sahaja kod 13. Any code dia akan dapat 40.3. Tapi kalau you kata saya tak nak any code, saya memang nak hanya 13 sahaja. So you boleh guna else if. Okay. Alright, itu clue yang saya bagi. Sila cuba. Okay. Itu letak dekat bawah je lah. Susah pula nak tengok. Okay. Cuba
Okey, boleh ke? Tulis dulu sikit. Kalau tak tulis langsung, saya pun tak tahu nak komen apa ni. Okey, start betul. Okey, teruskan. Yes, betul. Read code dan quantity itu betul. Bagus. Okay, sekarang kita nak start dia punya condition dah. Alright. If yes, betul. Pandai. Okay, next. Okay, apa dia punya condition yang pertama? Code equal 11. Betul. Very good. Okay. Okay, code. Okay. Okay, belum dapat jawapan yang betul lagi. Ya, betul. Ini barulah tepat. Okey, settle. Kita pergi kepada else if. Ramai yang nak type dekat situ tu. Bagusnya. Okey. Okey. Untuk else yang kedua, betul.
Okay, else yang terakhir, ya Allah pandainya. Betul-betul sayang, betul. Okay, bila else jangan letak condition ya. Else jangan tiba-tiba else kod 12 kod. Tak ada Betul, yang ni yang bahaya ni. Okay, betul. Sampai sini semua betul. Pandai. Okay, next. Yes, pandai. Ada and if. Okay, selesai. Okay. Studi. Lain kali belanja lagi. Ya, pula lah. Ya. Oh. Rubiah suka. Dia punya ayam goreng sekarang tak? Dia punya ni apa yang kering. Kentang tu. Di bawah, onion. Oh. Itu dia punya nasi juga. Okey, bagus. Betul. Okey, betul. Betul, tahniah. Ini adalah jawapan yang betul ya. Okey, betul, dah tepat sekali. Saya nak kopi atau Okey, tahniah ya, sangat bagus. Betul, perfect. Okey. Nida nak ubah satu benda bukan nak ubah lah, atau ya. Atau mungkin ada yang nak tahu macam mana nak stop dengan else if. Okey. Atau okey. Jawapan awak ni dah sangat betul Yang Medan nak ubah dekat sini sahaja. Okey, dekat kawasan ni saja yang Medan nak ubah sebab Medan ada sebut tadi kan boleh juga nak stop dengan else. Sebab kita nak kontrol kod tu supaya kod tu adalah 13 sahaja. Okey. So kalau awak stop dengan else if pun boleh. Jadi jangan terkejut kalau nampak soalan yang kenapa dia tak ada else? Kenapa dia stop dengan else if? Pun boleh ya. Okey. Clear kan yang ni? Alright. So soalan ni pun kita dah dapat selesaikan. Betul, pandai. Tahniah. Okey, alhamdulillah, syukur. So ada satu soalan yang kita sangkut tadi tu. Yang saya stop tadi. Okey. Mana tadi swap. Okey, ni dia soalan swap ni. Okey, soalan swap ni biasanya kalau dalam kelas tu saya lukis tapi ni susah kita nak lukis kan. Okey, contoh lah contoh saya buat kat sini. Saya tak lukis tapi saya buat secara manual Saya tak nak naik pula dah. Last question. Dah singgah dah. Okey. Contoh dia, katakanlah saya tulis kat sini Alif. Okey, Alif dia ada bawa air. Mana air? Saya tulis mana? Okay, contoh saya bagi situation dulu. Alif dia ada bawa air. Alif suka air apa kopi lah contohnya Okey, kemudian saya bagi pula apa lagi mana tadi soalan dia? Okey, katakan Jonathan, Joe dia suka minum air Milo. Okey. Lepas tu Jonathan, ada satu hari tu Jonathan kata, Alif, I nak minum air you lah, air kopi. I dah selalu minum Milo, I nak tukar kopi. So Alif cakap sekarang ni I tak boleh nak bagi bekas air dekat you. Sebabkan sekarang kita kena jaga sentuhan. So, I tak boleh you minum dekat bekas air macam tu lah. So Joe pun minta pertolongan dekat siapa
Siapa yang nak tolong ni? Nak tolong apa? Sediakan bekas kosong. Okey, contohnya saya katakan, siapa lagi pelajar lelaki kelas ni? Aznan lah. Okey, contoh. Okey, Aznan dia ada bekas kosong. Macam tu. Alamak, mana bunyi pula. Ini swap kita nak tukar bekas kosong. Jadi proses yang berlaku, katakan Alif ni saya letakkan dia sebagai name 1 Name 1 sebab variable kita name 1 ni. Okey, ini name 2. Okey. Name 2. Oh, besar benar. Okey, name 2 Okay. Kalau tak letak nama tak nampak nanti situation dia. Okay. Dia ada bekas kosong. Jadi Aznan ni dia kata declare additional variable. Biasanya additional variable ni kita bagi nama dia temp. Temp ni bukan temperature tapi temporary. Okay, temporary. Bekas sementara. Okay. So, macam mana kita nak tukar ni? Kita nak tukar air Jo masuk dalam bekas Alif, air Alif masuk dalam bekas Jo. So, step dia yang pertama adalah, okay, kita declare dulu all variable. Ini jawapan dia lah ni, warna biru saya buat. Okay, declare variable. Char, name 1, name 2, kemudian kita ada temp, semicolon. Okay, alright. Step yang pertama kita nak buat. Kita akan pindahkan apa? Kita akan pindahkan air kopi ni masuk dalam bekas kosong. Okay. So, dia asyik mengganggu je. Dah single. Tapi, okay. So, air kopi akan masuk bekas kosong. Bermaksud dalam bekas kosong sekarang akan ada air kopi. Okay, manakala dekat sini, dah tak ada air. Okay. Fahamkan maksud saya? Jadi sekarang kita tulis temp sama juga dengan name 1. Okey, faham ke dok ni? Faham dok ni? Ini saya kecilkan dulu huruf Ke korang yang buat besar kan? Boleh je nak besar, boleh je lah. Okay. Saya takut tak perasan variable tu. Okey, temp name 1. Okey, kita tak tulis temp sama dengan kopi kita tak ambil isi dia, kita ambil dia punya variable. Sekarang air kopi ni dah pindah pergi ke temp. Jadi dalam ni dah tak ada air. Okey, sebab apa? Air dia dah pergi dekat temp. Air kopi ni variable dia nama name 1. Jadi temp kita sama dengan name 1. Boleh tak sampai sini? Boleh, madam. Okey, boleh. Lepas tu, bila dah kosong, barulah air Milo ni pindah ke Alif. Okey, so dekat name 1 ni sekarang dah ada Milo. Manakala dekat sini dah tak ada air. Okey. Jadi kita pun nampak dekat sini name 1. Name 1 sama dengan apa? Ya Allah. Name 1 sama juga dengan name 1 sekarang dah ada Milo. Milo siapa punya? Jo punya. Jo punya variable apa? Name 2. So name 1 sama juga dengan name 2. Semicolon. Okay. So sekarang Alif dah dapat air Milo. Okay. Jadi Jo dah tak ada air. Jo tadi nak kopi kan? Jadi kopi daripada temp ni pindah pergi dekat Jo. So Jo tak ada kopi. Yang ini dah tak ada. Okay, so itulah proses pertukaran dia. Macam rumit kan. Jadi tapi objektifnya finally tadi asalnya Alif adalah kopi. Sekarang dah tukar Milo. Tadi Jo Milo. Sekarang dah tukar kopi. Okay, jadi apa lagi yang kita tak ubah ni? Okay, name tu dah ada kopi. Kopi datang daripada sini. Sini adalah variable temp. Okay, jadi di bawah ni dia akan jadi name tu equal dengan temp, semicolon. Itu jawapan dia. Boleh tak? Run coding nanti awak nampak pertukaran dia. Okay. Settle kan? Ada tak yang saya tinggal lagi? Okay, tak ada dah kan? Okay, boleh ke? Boleh, madam.
Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, masa kita pun dah tamat. So ini sahaja discussion kita pada pagi ini, iaitu soalan past year PSBM 2011-2012. Okay. Jadi sampai sini dulu kelas kita hari ini.